Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Android Auto adalah sistem yang dibangunkan oleh Google khas untuk menjadi tunjang belakang kepada sistem maklumat papan memuka dan hiburan untuk kereta. Sekiranya sesuatu kenderaan itu menyokong Android Auto, telefon Android yang ada dalam tangan anda boleh berkomunikasi dengan kereta itu dan menyalurkan pelbagai maklumat lah. Contohnya navigasi ataupun muzik. Tujuan utama Android Auto dibangunkan adalah untuk meminimumkan interaksi antara pemandu dengan telefon lah. Sebab sebahagian besar daripada ciri-ciri penting Android boleh diakses terus daripada papan pemuka yang ada di dalam kereta. Dan ia lantas meningkatkan keselamatan. Oleh sebab itu, antara muka Android Auto dibangunkan khas untuk navigasi sewaktu memandu. Contohnya anda dapat font yang lebih besar, butang digital atas paparan tu pun lebih besar. Namun, Android Auto biasanya sedia terpasang dalam kereta yang mewah ataupun yang lebih moden. Jadi kalau anda ada kereta yang lebih lama, macam mana anda nak nikmati Android Auto? Jadi dalam video ni saya nak ajar kepada anda macam mana anda boleh nikmati manfaat daripada Android Auto walaupun anda ada kereta yang lama. Ada satu aplikasi ni dekat Google Play Store, nama dia Android Head Unit Reloaded. Aplikasi ni kan, dia membolehkan anda mensimulasikan Android Auto dekat peranti berasaskan Android. Contohnya telefon, tablet ataupun head unit berasaskan Android yang macam saya ada sekarang ni. Harganya dekat Play Store adalah RM20.99. Tapi ada juga versi yang percuma iaitu versi Lite. Tujuan utama ada versi Lite ni adalah untuk anda cuba dulu aplikasi ni sebelum anda beli versi penuh. Jadi macam biasalah, dalam versi Lite ada beberapa function yang telah dibuang. Sebab tujuan utama adalah untuk anda cuba dulu. Saya sarankan anda beli saja aplikasi Head Unit Reloaded ni sebab sepanjang saya lakukan carian dalam Google Play Store memang tak ada aplikasi yang boleh bersaing dengan aplikasi yang saya sarankan ni. Ada macam-macam fungsi menarik pada aplikasi Head Unit Reloaded ini. Tapi apa yang saya nak tunjukkan dalam video ni adalah yang penting-penting sahaja. Bila anda nak gunakan Android Auto ni secara wireless, secara asasnya ada dua benda yang terlibat. Satu anda punya telefon dan satu anda punya peranti untuk Android Auto lah. Jadi ada dua benda terlibat. Yang pertama ini saya gelar dia sebagai dia punya host lah. Dia punya telefon. Anda punya telefon, dia punya telefon pula. Kemudian Android Auto ni sebagai dia punya klien. Sebab klien ni akan berkomunikasi dengan host, iaitu telefon anda. Benda pertama yang anda kena buat adalah untuk sambungkan klien kepada host secara wireless ataupun gunakan hotspot lah. Macam biasa, anda hidupkan hotspot dekat anda punya telefon. Bila dah aktifkan, anda pergi dekat anda punya head unit. Pergi ke bahagian setting. Bahagian setting, Android setting, go to setting. So kat Wi-Fi ni, dia dah connected kepada saya punya telefon. Jadi langkah pertama dah selesai. Baiklah, selepas kita dah sambung head unit kepada telefon menggunakan hotspot, sekarang di telefon iaitu di host, kita cari aplikasi Android Auto. Pergi dekat telefon anda dan pergi ke app tray, akan ada Android Auto kat sini. Lepas tu tekan lama-lama, dia akan keluar macam pilihan, pergi ke App Info. Dia akan keluar macam ni. Okey. Kalau contohnya telefon anda tak ada, biasanya Android 10 dan ke atas, dia dah tak ada. Dia ada built-in dalam sistem operasi. Apa yang anda boleh buat adalah pergi ke bahagian setting. Lepas tu pergi ke App and Notification. Tekan See All App. Dekat situ, dekat dalam app All App ni mesti ada Android Auto punya. Kalau tak ada, anda message saya ajar macam mana. Tekan kat sini. Dia akan keluar benda yang sama lah macam saya ajar tadi, App Info. Dekat App Info ni, anda scroll ke bahagian bawah sekali. Anda pilih pilihan ni, Additional Settings in the App. Tekan. So, putih kat sini. Okey, kat sini kat Android Auto punya app setting, anda scroll ke bahagian bawah sekali sampai anda temui version and permission info. Okey, tekan saja banyak kali kat sini. Dia akan keluar allow development setting. Kat sini anda tekan OK.
So dia akan keluar message developer mode enable. Bila anda dah enable developer mode, anda cari titik 3 dekat bahagian penjuru kanan atas ni, tekan, dan ada pilihan start head unit server, tekan starting head unit server, lepas tu started. Okey, selesai untuk langkah kali ni. Tadi kita berada dekat langkah aktifkan head unit server. Sekarang saya nak keluarkan telefon ni dan bawa anda fokus kepada head unit dalam kereta saya ni. Pada set head unit anda perlu pasang aplikasi head unit reloader yang saya sarankan anda beli tadi, yang harganya RM20.99 tadi. Dah pasang, anda pergi ke senarai app yang anda dah pasang. Macam saya cari dekat sini. Tekan head unit reloader tu. Lepas tu dia akan keluar macam ni lah. Ada setting yang anda kena buat. Lepas tu tadi anda dah connectkan anda punya head unit kepada telefon. Sekarang anda tekan je wifi kat sini. Ini adalah telefon yang saya connect tadi, kan Asus. Kat phone dia akan keluar ke sini notification yang kata kita punya head unit nak sambung ke phone. Tekan next. Lepas kat phone ni dah macam ni, ditulis continue setup on your car screen. Macam ni lah rupa dia. Okey, bila nampak macam biasalah, ikut saja arahan di atas skrin. Sekarang kita dah berjaya untuk paparkan Android Auto. Langkah yang seterusnya adalah untuk sesuaikan resolusi dengan kepadatan pikselnya dengan anda punya paparan. Okey. Sekarang dah tengok dia punya UI dia macam pelik sikit kan. Macam tiba ada besar, lepas tu ada overscan semua kan. Jangan risau, anda keluar dulu. Lepas tu masuk balik. Pergi dekat setting kat sini. Setting, grafik. Lepas tu anda ambil resolusi. Resolusi anda ambil yang paling rendah lah, sebab saya punya head unit ni spek dia 1 GB RAM saja. So ambil spek resolusi paling rendah. Lepas tu pixel density ambil 100. Yang ni dia cuba-cuba jaya tau. Okey, lepas tu dah siap setting, pergi balik dekat wifi. Tengok macam mana dia punya UI dia jadi. Nampak better daripada tadi. Okey, bila anda dah set macam ni kan, dia depends pada anda punya screen resolution lah. Sekarang saya nak tunjukkan kepada anda beberapa gambar yang saya dah screenshot awal terlebih dahulu. Nak tunjukkan macam mana kesan resolution dengan pixel density tu terhadap user interface Android Auto ni. Jom kita tengok. Tadi saya dah share kepada anda macam mana nak setting Android Auto dekat telefon dengan dekat head unit. Sekarang saya nak demo lah kepada anda macam mana saya gunakan Android Auto ni sehari-hari. Dia punya use case lah. So, bila kita masuk kereta, hidupkan hotspot dekat telefon dengan head unit server. Itu saya dah ajar pada awal video tadi. Ikut buat macam tu saja. Okay, bila dah hidupkan head unit server, hidupkan enjin. Okey. Kita tunggu head unit ni boot up dulu. Okey, boleh pergi ke sini. Baiklah, bila dah siap boot, kita pastikan head unit ni sambung kepada hotspot telefon kita. Pastikan dia sambung. Okey, bila dah sambung, pergi dekat app head unit reloader tadi. Just tekan je wifi. Nampak, dia keluar terus. Contohnya kita pergi
Mana yang dekat ni? Dataran Merdeka kan. Tekan kat sini, Dataran Merdeka. So, sini ada keyboard. Tapi yang lagi best, dekat phone pun boleh. Nampak? Dekat phone. Tulis, saya nak pergi Dataran Merdeka. Keluar kat situ. Nampak? Terus je pergi. Okay, easy. Pakai seatbelt. Alright. To go. Aplikasi Head Unit Reloaded ni pada saya adalah emulator untuk Android Auto yang paling lengkap lah setakat yang saya tahu. Ia sangat berguna sekiranya anda ada head unit dalam kereta yang ada spesifikasi yang rendah. Contohnya yang ada RAM sebanyak 1GB saja. Disebabkan sebahagian besar pemprosesan berlaku dekat dalam telefon anda, jadi ia tidaklah membebankan anda punya head unit. Lebih baik sewaktu anda navigasi, contohnya gunakan Waze ataupun Google Map, anda masih bebas untuk gunakan telefon anda. Tapi janganlah pula guna telefon sewaktu memandu. Biarkan saja penumpang anda yang gunakan telefon anda. Satu kekurangan yang saya temui bila gunakan emulator Head Unit Reloaded ni adalah proses untuk setup yang agak rumit. Jadi untuk pengguna biasa tu kena slow-slow sikit lah sewaktu setup tu. Contohnya bila anda pertama kali lancarkan Head Unit Reloaded tu, anda kena set up anda punya resolusi, kemudian anda punya pixel density untuk disesuaikan dengan anda punya paparan. Jadi ia ambil masa. Tapi bila anda dah tetapkan kesemuanya, bila next time anda nak guna Head Unit Reloaded, cuma pasang wireless saja. Jadi sekianlah saja untuk video kali ini. Kalau anda rasakannya bermanfaat, share dengan kawan-kawan anda. Macam biasa, Suara BM ada di YouTube, Facebook, Instagram dan di Twitter. Jangan lupa untuk subscribe ke semuanya. Baiklah, saya jumpa anda lagi dalam video saya yang seterusnya. Assalamualaikum.